Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam online saya ucapkan kepada panel-panel hadirin kita dan juga tidak dilupakan kepada para penonton sekalian. Memperkenalkan saya Nur Alisa Afiza binti Zainul sebagai moderator pada hari ini dan Nur Suhaila binti Bedrul Hisham sebagai ahli panel pertama, juga Siti Naziha binti Hamzah sebagai panel kedua bagi membentangkan perbincangan forum kita yang bertajuk Syariah dalam Derma Organ. Sebelum saya masuk kepada perbincangan pada hari ini, saya ingin menyampaikan sedikit sebanyak mengenai maksud daripada pendermaan organ ini. Kepada semua yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai makhluk yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengimarahkan muka bumi, manusia seharusnya memanfaatkan akal fikiran yang dianugerahkan oleh Allah bagi menyelesaikan sebarang masalah dan cabaran yang dihadapi. Perkara ini termasuklah soal merawat penyakit. Dengan perkembangan pesat dalam bidang perubatan moden, terutamanya dalam generasi kita hari ini, pelbagai kaedah rawatan penyakit telah ditemui dan diperkenalkan. Salah satu kaedah rawatan ini ialah rawatan pemindahan organ yang terbukti berjaya merawat pesakit-pesakit yang menghidap masalah kegagalan organ peringkat akhir. Organ atau anggota badan tertentu boleh dipindahkan daripada seorang manusia kepada seorang manusia yang lain. Hal ini bagi tujuan menggantikan organ penerima yang gagal berfungsi atau rosak. Proses pemindahan organ boleh dilakukan daripada penerima yang masih hidup atau penerima yang sudah meninggal dunia. Nota penting yang perlu kita ambil tahu ialah pendermaan organ selepas meninggal dunia tidak mempunyai risiko kepada penerima dan tanpa sedar boleh menyelamatkan lebih banyak nyawa. Jadi, tanpa membuang masa, saya menjemput saudari Najihah untuk menyertai perbincangan kita pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kehadirat ilahi, saya diizinkannya untuk turut serta lagi dalam perbincangan kita kali ini. Seperti yang orang-orang fahami, kaedah-kaedah fiqh yang diguna pakai dalam hukum pemindahan organ ini berasaskan realiti bahawa pemindahan organ ini dilakukan dalam keadaan yang terdesak. Ini kerana tidak ada pilihan lain bagi menyelamatkan nyawa pesakit. Dalam kata lain, pemindahan organ dilakukan dalam keadaan yang sangat mendesak dan mustahil, iaitu darurat. Antara asas-asas keharusan pemindahan organ ialah segala urusan itu mengikut tujuannya. Sesuatu perbuatan ini dinilai berdasarkan niat dan tujuan yang dilakukan. Tujuan pemindahan organ adalah bagi menyelamatkan nyawa pesakit dan mampu mengelakkan kemudaratan yang lebih besar dengan melakukan kemudaratan yang lebih ringan. Pemindahan organ tidak dilakukan dengan niat untuk menghina atau menyiksa mayat. Sebaliknya, ia dilakukan bagi tujuan menyelamatkan nyawa. Asas yang seterusnya ialah kemudaratan perlu dihilangkan. Ini kerana menghilangkan kemudaratan yang menimpa manusia ialah salah satu matlamat syariah. Dalam konteks pemindahan organ, rawatan ini memenuhi matlamat memelihara nyawa manusia. Ganjaran yang Allah SWT janjikan kepada usaha menyelamatkan nyawa manusia amat besar, seperti yang disebut dalam Al-Quran menerusi firman Allah SWT. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, yang bermaksud dan sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia semuanya. Kaedah ini juga meletakkan supaya keutamaan diberikan kepada usaha menghindar kerosakan berbanding mencari kemaslahatan. Seseorang yang masih hidup yang mahu menghindarkan kemudaratan terhadap dirinya boleh memilih untuk menjalankan proses pemindahan organ daripada orang yang sudah meninggal dunia bagi menggantikannya organ yang sudah rosak. Dalam hubungan ini, menghindarkan kerosakan mengatasi kemaslahatan, iaitu kepentingan untuk mengekalkan jasad orang yang sudah meninggal dunia, apatah lagi jasad itu akan hancur apabila dikebumikan. Akhir sekali, kesukaran membawa kemudahan antara asas keharusan menderma organ yang bermaksud pemindahan organ ialah ikhtiar yang diilhamkan oleh Allah SWT kepada manusia sebagai satu kemudahan bagi mengatasi kesukaran yang dihadapi oleh pesakit-pesakit kegagalan organ peringkat akhir. Jadi bertepatan dengan ayat Al-Quran, yuridullahu bikumul yusri wa la yuridu bikumul usra, yang bermaksud Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Dalam konteks ini,
Dalam konteks ini, pilihan terakhir yang ada bagi menyelamatkan nyawa pesakit dengan kegagalan organ peringkat akhir ialah merawatan pemindahan organ. Dengan ini, asas-asas keharusan menerima organ dalam Islam boleh membawa kepada jalan yang betul tanpa merisaukan akibatnya, kerana semua yang berlaku adalah daripada ketentuannya. Terima kasih diucapkan kepada saudari Najihah kerana telah menerangkan beberapa perkara mengenai asas dalam penerimaan organ sebentar tadi. Sudah sedia maklum bahawa asas terpenting dalam penerimaan organ ini adalah untuk mengurangkan, malah menghapuskan kemudaratan yang menimpa sesetengah manusia. Persoalannya, apakah hukum penerimaan organ ini? Saya menjemput saudari Suhaila untuk menerangkannya kepada penonton kita. Terima kasih kepada saudari Alisa yang cantik molek pekertinya membawa rasional persoalan. Terlebih dahulu, yang dihormati, barisan tetamu kehormat, kombinasi intelektual para pensyarah, rakan-rakan panel yang lain dan seterusnya hadirin yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dalam konteks Islam, hukum mengenai pemindahan dan pendermaan organ tidak dibincangkan secara khusus dalam sumber utama hukum, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini kerana pemindahan dan pendermaan organ merupakan perkembangan perubatan moden yang bermula pada abad ke-20. Walaupun demikian, para ulama Islam sudah bersiap siaga membincangkan perkara ini semenjak tahun 1950-an lagi. Persidangan telah memutuskan bahawa pemindahan organ individu yang telah meninggal dunia kepada individu yang masih hidup adalah dibenarkan ataupun harus dengan beberapa syarat. Antara syarat-syaratnya ialah pesakit hendaklah dalam keadaan mendesak dan nyawa penerimanya bergantung pada pemindahan organ tersebut. Sumber tunjang bagi hukum ini ialah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan memberi kemudahan seperti yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Baiklah, di Malaysia, pandangan-pandangan yang diutarakan oleh ulama Islam berkaitan pemindahan organ bersifat ijtihadi, iaitu ijtihad yang dilakukan berdasarkan pendekatan fiqh. Secara asasnya, hukum pemindahan atau pendermaan organ adalah harus. Hal ini kerana pemindahan atau pendermaan organ ini adalah untuk memenuhi tuntutan memelihara nyawa manusia yang merupakan salah satu daripada maqasid al-syariah, yakni objektif syariah. Antara intisari fatwa Majlis Majma' Fiqh terhadap isu derma dan pemindahan organ mengatakan memindahkan anggota mayat kepada seseorang yang hidupnya hanya bergantung pada anggota itu, hukumnya adalah harus. Dengan syarat penerima organ itu telah mendapat keizinan si mati, yakni sebelum kematiannya, atau warisnya selepas kematian individu tersebut, atau daripada pemerintahnya sekiranya si mati tidak diketahui warisnya. Natijahnya, secara umum, hukum individu yang sukarela mendermakan organ mereka adalah harus. Namun, pemindahan dan pendermaan organ perlu dilakukan mengikut kapasiti dan syarat yang telah ditetapkan. Itu sahaja daripada saya. Jadi, apakah organ-organ yang boleh didermakan kepada mereka yang memerlukan? Apakah syarat-syarat yang perlu dilaksanakan sebelum proses pendermaan tersebut? Okey, baiklah. Terima kasih saudari Alisa. Melalui sumber dari Mufti Wilayah dan juga dari Kementerian Kesihatan Malaysia, yakni terdapat dua kategori penderma yang mana bagi kategori yang masih hidup, individu tersebut boleh mendermakan sebahagian hati dan salah satu buah pinggang sekiranya seseorang itu mempunyai dua buah pinggang. Secara umumnya,
kita memang mempunyai 2 buah pinggang. Tetapi keajaiban Allah, ada di antara kita yang dibesarkan sebenarnya mempunyai hanya 1 buah pinggang. Jadi, sangat ditegaskan bagi penderma yang masih hidup untuk membuat pemeriksaan lanjut sebelum layak menderma. Baiklah, terusnya, bagi kategori meninggal dunia pula, ada 2 jenis kategori penderma. Yang pertama, mereka yang meninggal dunia yang disebabkan oleh jantung yang terhenti, sakit tua dan kencing manis yang teruk. Jadi, mereka ini hanya boleh menderma tisu. Antara tisunya ialah mata, iaitu kornea, injap jantung, kulit dan tulang. Manakala yang kedua ialah penderma yang meninggal dunia disebabkan kematian otak. Seperti mana yang disebutkan sebelum ini, mereka boleh menderma semua organ iaitu jantung, paru-paru, hati dan buah pinggang, dan kelebihannya mereka ini juga boleh menderma semua tisu-tisu badan mereka. Kesimpulannya di sini, jika kita mengamalkan konsep Islam dari segi muruna, iaitu agama yang mudah dan dilaksanakan mengikut keadaan dan kemampuan, maka kita dapat iktibar bahawa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Bagi mengenal pasti syarat-syarat yang perlu dilaksanakan sebelum proses pendermaan organ, pertama sekali, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Boleh kita bayangkan betapa hebatnya kuasa Allah, kerana sehebat mana dan sebijak mana pun para doktor atau ilmuwan, kita tidak dapat, malah tidak mampu mencipta sesuatu untuk menggantikan organ dalam tubuh badan kita maupun tisu dalam tubuh badan kita ini. Oleh yang demikian, pendermaan dan pemindahan organ adalah alternatif terakhir bagi seseorang individu yang nyawanya hanya bergantung pada kaedah tersebut. Jadi, sedangkan memasak juga ada syaratnya, pastilah pemindahan dan pendermaan organ ini ada syarat-syaratnya tersendiri. Saya yakin sebahagian daripada kita ini terlepas pandang. Pendermaan organ ini adalah melibatkan perkara yang besar, bukan mainan semata. Jadi, kita hendaklah mengambil berat dan mengambil tahu syarat-syarat yang telah digariskan oleh KKM yang selaras dengan syariat Islam. Terdapat beberapa peringkat pendermaan terutama bagi individu yang masih hidup hendaklah menderma kepada keluarga terdekat, iaitu first degree relative dan juga second degree relative. First degree relative ini maksudnya adik-beradik, ibu, ayah, abang atau kakak. Second degree relative pula contohnya atuk, nenek, ibu saudara, bapa saudara ataupun sepupu. Yang jauh dengan penderma itu, yakni third degree relative, tidak digalakkan. Kenapa pihak bertanggungjawab melakukan proses ini? Sebenarnya mereka ini mengelakkan berlakunya proses perdagangan organ di Malaysia. Jika kita lihat di setengah negara luar, berlaku perdagangan organ yang mana akibat daripada masalah kewangan. Contohnya mereka mempunyai 2 buah pinggang, tetapi mereka menjual 1 daripada buah pinggang mereka untuk menampung kewangan hidup. Baiklah, seterusnya, orang yang boleh menjadi penderma organ ini adalah semua individu yang mematuhi syarat-syarat tertentu. Yang masih hidup, sama ada ahli keluarga yang mempunyai kegagalan organ pada peringkat akhir, penderma boleh terus membuat keputusan sewaktu hidupnya. Kesimpulannya, di sini kita hendaklah betul-betul mematuhi syarat-syarat dan peraturan yang telah ditetapkan supaya dapat memudahkan semua pihak untuk proses ini. Saya kira setakat itu dari saya. Terima kasih. Wah, proses penempaan organ ini sangat terperinci dan khususnya apabila difikirkan semula. Perkara ini mendidik kita untuk tidak bersikap sembrono dan dapat mengelakkan kita daripada tindakan yang melanggar syariat Islam. Terima kasih Saudari Suhaila atas info yang telah dihujahkan. Tapi, bagaimana pula syarat-syarat pendermaan organ bagi individu yang telah meninggal dunia? Adakah ia dibenarkan?
Menerima organ setelah meninggal dunia adalah dibenarkan di dalam Islam tertakluk kepada syarat-syarat tertentu. Keharusan menerima organ untuk dilakukan selepas kematian adalah berdasarkan kepada maslahat dan keperluan yang diraikan dalam Islam. Sebagaimana dimaklumi bahawa kemaslahatan orang yang hidup adalah lebih aula untuk dipelihara berbanding kemaslahatan orang yang telah mati. Antara syarat-syarat dalam mewasiatkan organ jika sudah meninggal dunia ialah sebelum meninggal dunia, penderma telah menyatakan kerelaan untuk mendermakan organ kepada orang lain setelah dia meninggal dunia. Kerana jika kita tidak mendapatkan keizinan, ia dikira telah melakukan kezaliman kepada orang lain dan perbuatan ini dimurkai oleh Allah. Seperti firman-Nya, Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu, yang bermaksud, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas zatku dan aku jadikan antara kamu perkara yang diharamkan, maka jangan kamu saling zalim menzalimi. Ini kerana setiap manusia mempunyai hak ke atas badan mereka sendiri, sama ada mahu menjaganya atau merosakkannya. Selain itu, syaratnya ialah disahkan oleh pakar perubatan bahawa organ yang didermakan itu masih boleh dimanfaatkan oleh pesakit yang memerlukannya. Bayangkan jika organ yang didermakan itu tidak dalam keadaan yang baik, ia akan memudaratkan nyawa orang lain yang masih ingin meneruskan kehidupan. Ia bukan sahaja boleh membawa kemudaratan kepada penderma, malah keluarga dan orang terdekat. Ini juga akan menimbulkan pergaduhan dan memutuskan hubungan silaturahim sesama manusia. Allah murka kepada manusia yang mencetuskan masalah. Nyawa seseorang itu tidak boleh dibuat main kerana ia adalah sesuatu yang tiada gantinya, kerana Allah yang berkuasa dalam menghidupkan dan mematikannya. Syarat-syarat dalam menderma ketika meninggal dunia yang seterusnya ialah tidak dilakukan dengan cara jual beli. Ketika seseorang insan ingin menderma organnya kepada orang lain, mestilah dia memberikan dengan ikhlas tanpa perlukan sesuatu balasan. Kita sedia maklum terdapat banyak sedikit-sedikit haram yang berlaku di dunia ini, iaitu penjualan organ yang dilakukan oleh manusia yang tidak berkemanusiaan. Hal ini terjadi apabila manusia yang pentingkan diri, yang ingin menyelamatkan orang yang tersayang tanpa melihat kepada pihak yang lain, dan mereka menggunakan wang ringgit untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ini yang menyebabkan banyak kes jenayah berlaku seperti penculikan kanak-kanak dan perdagangan orang. Oleh itu, penderma organ mestilah dilakukan dengan betul kerana ia boleh mencederakan dan membawa kepada keburukan kepada manusia. Jadi, pendermaan organ ini sebenarnya boleh dikategorikan sebagai perkara sulit bagi sesetengah individu untuk mengelakkan beberapa perkara yang tidak diingini, seperti yang telah Saruri Najihah perkatakan sebentar tadi. Sangat sukar dan terperinci syarat-syarat yang perlu dititik beratkan oleh masyarakat kita, terutamanya yang beragama Islam. Justru itu, apakah yang boleh kita simpulkan dari segi kesedaran kepada umat Islam bahawa menerima organ itu dibenarkan? Menerima organ itu adalah sesuatu kerja yang mulia di sisi Allah SWT, tapi tidak perlu dilakukan secara paksaan dan hanya dilakukan ketika darurat saja. Ini kerana ramai umat Islam mempunyai kekeliruan terhadap keharusan menerima organ, sehingga ada yang mengatakan bahawa memberikan nyawa kepada orang lain itu tindakan yang disukai oleh Allah. Tidak benar sama sekali, kerana Allah telah memberikan banyak cara untuk melakukan kebaikan atau sesuatu yang mulia selain daripada menerima organ. Sebagai contoh, menerima dan memperbanyakkan solat-sunat. Sebagaimana firman Allah, Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, yang bermaksud Allah mengkehendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak mengkehendaki kamu menanggung kesukaran. Kita sebagai umat Islam perlulah dapat membezakan yang mana baik dan yang mana yang buruk untuk kita, kerana Allah tidak menyukai orang yang melukai dirinya sendiri. Semoga dengan kenyataan seperti ini akan menambahkan lagi semangat rakyat Malaysia, terutamanya orang Islam, untuk menerima organ dalam usaha mentahkikkan maslahat pesakit selaras dengan prinsip ta'awun bil albir wa al-taqwa. Sedikit sebanyak itulah beberapa yang telah disampaikan oleh Saruri Najihah dan Saruri Suhaila mengenai tajuk syariah dalam pendermaan organ ini. Bila difikir-fikirkan semula, banyak lagi yang perlu kita belajar bagi menjadikannya sebagai salah satu sumber yang dapat memantapkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya, kita telah memasuki slot terakhir bagi perbincangan forum kita pada hari ini, iaitu sesi soal jawab antara kedua-dua panel dengan dua penonton kita yang bertuah. Yang pertama,
saya menjemput saudari Puteri Nordia Ratun Akmal bin Rahman untuk menanyakan soalan. Terima kasih kepada penerangan ahli panel sebentar tadi. Saya mempunyai soalan, adakah pemindahan organ sama dengan perbuatan menyiksa mayat? Boleh anda jelaskan? Okey, baiklah. Terima kasih atas soalan yang bernas berikut. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Aisyah anha sami'atin Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna kasra azmi mayyita kamislihi kasrihi hayya." Daripada Aisyah radhiyallahu anhu bahawa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perbuatan mematahkan tulang si mati samalah seperti mematahkan tulangnya semasa ia hidup. Pada asasnya, hadis ini melarang dilakukan penghinaan ke atas orang yang sudah meninggal dunia. Islam amat menitik beratkan soal memberi penghormatan kepada orang yang sudah meninggal dunia, baik orang Islam maupun orang bukan Islam. Perbuatan ini dikaitkan dengan menyiksa mayat seperti yang dikatakan dalam hadis ini adalah merujuk kepada perbuatan yang tidak bermanfaat. Walau bagaimanapun, pemindahan dan pendermaan organ yang dilakukan sebagai pilihan terakhir bagi menyelamatkan nyawa pesakit yang memerlukan organ tersebut boleh diselaraskan untuk memelihara nyawa kerana ia salah satu daripada maqasid al-syariah atau objektif syariah. Larangan yang dinyatakan menerusi hadis ini terbatal apabila wujud keperluan yang lebih utama yang mengatasi larangan tersebut, iaitu untuk menyelamatkan nyawa manusia. Pemindahan organ dilakukan hanya apabila tiada alternatif lain bagi menyelamatkan nyawa pesakit itu. Dalam hal ini, firman Allah SWT berikut terpakai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Maka sesiapa terpaksa, yakni kerana darurat, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula ia melampaui batas, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Baqarah ayat 173. Baiklah, saya kira itu saja daripada saya. Semoga menjawab persoalan saudari. Sekian, terima kasih. Baiklah, kita teruskan dengan soalan kedua daripada saudari Nur Farisha binti Roslan. Bukan soalan anda. Saya ada soalan, adakah orang Islam boleh menerima organ yang diderma oleh orang bukan Islam dan sebaliknya, iaitu orang Islam menderma kepada orang yang bukan Islam? Tiada larangan dalam syarak bagi memindahkan organ orang bukan Islam kepada orang Islam. Dr. Yusuf Al-Qadarawi menghukumkan bahawa anggota tubuh badan orang bukan Islam adalah Islam. Ini kerana menurut beliau, perkara yang dimasukkan Islam dan kufur seseorang itu bukanlah anggota zahir seperti organ yang dipindahkan, tetapi roh manusia itu. Maka tiada halangan syarak untuk orang Islam mengambil manfaat daripada organ orang bukan Islam yang didermakan. Apabila organ dipindahkan daripada orang bukan Islam kepada orang Islam, maka organ tersebut menjadi sebahagian tubuh badan orang Islam yang digunakan bagi tujuan menunaikan tanggungjawabnya seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT. Sebaliknya, dalam konteks Malaysia, orang bukan Islam dikategorikan sebagai kafir zimmi, iaitu mereka yang memberikan taat saja kepada negara dan wajib dilindungi, dibantu dan diselamatkan apabila berada dalam kesusahan atau kesakitan. Ini termasuklah menyelamatkan nyawa menerusi pemindahan organ. Jadi tidak timbul isu boleh atau tidak boleh menderma kepada orang bukan Islam, kerana mereka wajib dibantu apabila berada dalam kesusahan. Hal ini diperjelaskan menerusi ayat Al-Quran yang berikut. La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Dan bermaksud, Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan tidak mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berlaku adil. Masya Allah, lihatlah betapa bijak sungguh ahli panel membantu menerangkan keraguan yang menimpa kedua-dua penonton kita mengenai tajuk hari ini.
Soalan yang dilontarkan pun memang amat mencabar ya bagi saya. Berat hati saya ingin mengatakan bahawa sesi pembincangan kita pada hari ini telah pun hampir ke penghujung. Terima kasih sekali lagi kepada ahli panel yang telah meluangkan masa bersama kita, dan tidak lupa juga kepada dua penonton kita terlibat dalam sesi soal jawab sebentar tadi. Jikalau ada hitam, pasti ada putihnya. Jikalau ada belakang, pasti ada depannya. Isu pendermaan organ ini pastilah ada yang boleh diderma dan ada yang tidak boleh didermakan sama sekali. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah meletakkan pergomanan jiwa raga pada peringkat yang tertinggi sekali daripada 10 jenis pergomanan yang beliau sebutkan dalam Madarij Al-Salikin. Salah satu pergomanan jiwa raga yang dinyatakan oleh beliau ialah pendermaan organ. Hal ini kerana penderma sanggup menderma organnya kepada pesakit yang memerlukannya dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Seperti yang sudah kita maklum, menyelamatkan nyawa manusia merupakan salah satu daripada tumpuan penjagaan syarak dalam Islam. Selain itu, pendermaan organ juga melahirkan individu dan masyarakat yang mempunyai rasa tanggungjawab bantu satu sama lain tanpa mengira latar belakang, agama, bangsa, pangkat dan harta. Jika diberi umur yang panjang dan kesihatan yang baik, maka kita akan berjumpa lagi di hari yang lain. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.